pada pagi ini Ustaz Sofi Allah, Alhamdulillah yang dapat bersama kita lagi pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita. Alhamdulillah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, inilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk sama-sama niat kita bersama untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami tadabbur dan untuk beramal daripada kepahaman yang Ustaz kita dapat kita untuk faham kepada ayat-ayat yang akan dilalui di dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 49 hari ini dalam surah 33 dalam juzuk yang kedua Al-Ahzab ayat yang ke-49. Itulah kita bersama Ustaz minggu sekali tak lumayan banyak tadi. InsyaAllah kita juga sama tamu-tamu Allah, mudah-mudahan kepahaman Allah umumnya kepada kita tu dapat kita tadabbur, dapat mentadabbur ayat-ayat dan faham dan beramal, telah dapat kita tingkatkan kekuatan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ukhuwah kita billahi taala. Alhamdulillah, Ustaz sama kita sehat kau kita semua ni apa-apa dari dia dan kita bersama-sama untuk mendapat kepahaman bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberi kesihatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadap Al-Quran Karim, di mana yang kita tahu bahawa Al-Quran adalah satu perkara cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mana-mana orang yang pribadi dalam Quran, sama ada baca Quran, baca Quran, bawa Quran, tengok Quran, dengar Quran, semua akan dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala di berbeza dengan lain. Nak cerita mulia tak mulia Quran, siapa itulah tuan-tuan semua. Semua perkara yang menyebabkan diri kita dengan Quran, kita tengok, kita pegang, kita baca, kita bahas, kita hayati, itu semua adalah apa dia ni, dia panggil apa dia ni, nilai-nilai akan dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita syukur kepada Allah Taala. Kita insya-Allah kita mengaji tafsir ini adalah semata-mata untuk melaksanakan sebahagian daripada wajibat ataupun kewajipan kita kepada Quran Karim. Boleh terpati pada kewajipan kita kepada Quran yang kita semua di sana ada beberapa perkara. Pertama sekali adalah kita yakin bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, kewajipan kita kepada Quran yang kita kena baca. Tak cukup hanya sekadar kita yakin, tak cukup hanya sekadar kita percaya, tapi kita kena terjemah cinta kita, sayang kita, percaya kita kepada Quran melalui pembacaan. Lepas daripada kita baca, kita kena berasa kesan Quran lah. Mana kita berbahas, mana kita kesan Quran, mana kita rasa terkesan dengan Quran. Yang keempat, apabila kita kesan Quran itu kita dapat menghayati dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya langkah-langkah yang sepatut berlaku dalam kehidupan kita lah, di mana kita cuba melaksanakan wajibat ataupun kewajipan-kewajipan kita terhadap Al-Quran Karim. Maka kita mengaji lagi sebahagian daripada kita melaksanakan kewajipan kita ialah kita cuba baca, kita memahami dan kita cuba apa dia ni menghidupkan suasana Quran dalam kehidupan kita. Itulah harapan kita insya-Allah. Untuk hari ini kita akan masuk sambungan iaitu surah Ahzab ayat yang ke
49 ya, 49. Asmana desa kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج كان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يهزن ويرضين بما آتيتهن كلهن
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم كان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما. Itulah ayat yang kita baca pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah ini kita akan masuk satu bentuk penyusunan rumah tangga, penyusunan kehidupan rumah tangga di mana yang garis Islam. Di mana yang saya sebut sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kota Mekah dulu dia penekanan lebih kepada masalah akidah dan akhlak. Kemudian mari di Madinah Munawwarah mula menyusun dalam aspek berbagai-bagai lah, penyusunan rumah tangga, politik dan sebagainya. Sebab itulah kembali kepada asas yang kita belajar, Islam satu agama yang mencakupi segala aspek kehidupan manusia. Dia bukan hanya sekadar dalam bentuk ibadat semata-mata, tapi dalam semua aspek, semua jurusan kehidupan manusia ni dibicara oleh Islam. Islam cara berlaku, Islam buat berlaku. Itulah dia panggil syumul Islam. Islam satu agama yang lengkap yang mencakupi segala keseluruhan, segala aspek kehidupan manusia. Hari ini insyaAllah kita akan tengok tuan-tuan semua satu pembentukan rumah tangga ataupun isu yang berkaitan rumah tangga yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Kota Madinah Munawwarah. Di mana urusan rumah tangga ada boleh jadi pada masa jahiliah, kadang-kadang penyusunannya terlalu terabur sangat. Kan, penyusunan tak mengikut kaedah sepatutnya. Kemarin ni Islam tu apabila berlaku masalah ke apa semua, Islam tu mengikut naja yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihim min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, lalu kamu ceraikan mereka sebelum kamu bersamanya, maka tidak ada masa iddah ke atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini satu isu rumah tangga yang diajar oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lah bila kamu kahwin dengan orang beriman. Sebab tu dalam Islam, kahwinan kita antara benda yang dari syarat Islam, kita puan tu masuk orang Islam lah. Kita tak kahwin orang lain. Bila orang lain tu masuk Islam dulu. Kecuali ahli kitab tak apalah. Kalau perempuan tak ahli kitab, dibenarkan kita kahwin. Tapi dalam kahwinan biasa, di mana anak orang puan yang akan jadi suami kita, jadi isteri kita adalah mesti di kalangan orang bumi ataupun orang Islam. Cuma dalam isu sekarang ni, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita dengar Al-Quran, wahai beriman, maknanya sepatutnya, kalau ikut apa yang disebut oleh sahabat Nabi SAW, sepatutnya kita dengar betul-betul. Ini arahan daripada Allah Ta'ala. Arahan ini tuju khas kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau tak beriman, arah agama pun tak cara dah. Biasanya kalau orang terima arahan, masa orang tu orang beriman. Kalau ke mana? Kalau orang tak beriman cerita raja rimau ke apa semua, mungkin tu ialah. Sebab tu Allah Ta'ala dia tuju panggilan daripada orang beriman. Mak kita nak orang beriman lah. Satu panggilan yang begitu manis, satu panggilan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam isu kita bincang sekarang, apabila apabila kamu kahwin orang wanita mukminah atau perempuan mukminah, tiba-tiba cegah. Kan? Asal kita tahu semua perceraian dalam Islam ni, Islam tak galak sangatlah perceraian. Sebab tu dikatakan apa dia ni perkara yang halal yang sangat-sangat tak disukai oleh Allah SWT lah cerai lah. Sebab Islam tuan-tuan semua kita nak dalam rumah tangga ni, maknanya kita nak apa dia panggil nak kepada persefahaman, kita nak bina baitul muslim, nak lahir zuriat dan sebagainya. Sebab tu apa dia ni tolak ni antara benda yang sangat-sangat tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia melibatkan banyak perkara lah. Dia melibatkan orang puan, dia melibatkan anak dan sebagainya. Yang mudah nak cerai ni, tapi apa kesan lepas daripada itu. Berapa ramai berlaku sekarang ni, anak terbiar dengan sebab perceraian yang berlaku. Isteri terpaksa susah payah dengan sebab tak ada suami dan sebagainya. Dan banyak isu patut Islam dan nampak ni sudah tak apa kena sangat lah. Tapi malah yang tentu sekarang ni di negara kita antara
Ramai juga lah negeri kita ramai orang berlaku perceraian. Kadang-kadang perceraian yang berlaku sekarang itu bukan kerana masalah duit, kerana masalah tak faham, sama-sama tak faham. Kadang-kadang satu orang tu, saya telah ada saya terlibat dengan bahagian perceraian. Kadang-kadang dia orangnya okey Ustaz, suami engineer, isteri doktor, tapi tak boleh duduk sekali. Ada setengah tu kadang-kadang 20 tahun lebih dah, apa dia mahu nak cerai pula. Biasanya dia nak cerai ni kadang-kadang dia kena pergi jumpa orang sendiri terus cerai apa-apa kan semua kan. Dia bukan makna pihak polri pun, dia bukan mudah-mudah nak bagi gitu kan, sebab nak jaga masa depan. Ada satu orang kata dia pergi jumpa apa-apa ni abang atau buat cik nak cerai lama kan, duduk sekali. Dia tak boleh sabar, 20 tahun sabar gitu. Tak boleh pergi dah Ustaz, kali setakat ni kata anak sama-sama lah. Itu antara fikir yang berlaku lah. Lepas tu dah dalam masalah cerai ni satu benda yang cukup bahaya dari Islam. Tapi walaupun sekalipun terus kerana kadang-kadang terpaksa no, macam mana. Ada setengah tu kadang-kadang makna terpaksa tak ada duduk sekali. Tak ada sekali akan berlakunya perang dunia tahun 2, 3, 4, 10 boleh jadi gitu lah. Maka di sana Islam bagi kemudahan kepada dia untuk melakukan perceraian. Itu pun maknanya kena perhati betul-betul lah. Kena perhati betul-betul, kena apa, kena cek betul-betul lah melakukan perkahwinan. Pernah melakukan ada orang tua saya. Tok lelaki mari nak cerai lah, jumpa orang tua. Kata gaji kata emen nak cerai nak, tak boleh pergi dia kata. Last kali tu kata kini lah mari lepas, mari seminggu lepas mari kita lagi dia klik dulu. Klik seminggu tak mari siapa akhir gitu. Jadi saya kata dia mari mana kali itu gitu. Sebab itulah makna dari Islam dia memikir panjang lah dalam bab gini. Sebab menurut dia besar pada rumah tangga, besar pada anak dan sebagainya. Sebab tu cuba tengok budak-budak masalah sekolah-sekolah. Cuba cek antara itu ada masalah suami, apa masalah yang tak ada ayah cerai, nasuh isteri dan sebagainya. Sebab tu Islam sangat-sangat Islam tak kenal. Tapi kalau bagaimana sekali kita tahu semua, kerana kadang-kadang berlaku masalah, memang tak hidup sekali. Maka di sana dia benarkan berlakunya perkahwinan, berlakunya perceraian. Cuma isu yang kita bincang sekarang ini cerai sebelum dia setuh. Tamassuha makna sebelum setuh, sebelum dia setubuh lah. Al-Quran dia guna kalimah maknanya sebelum dia setuh. Quran ni cuma guna kalimah-kalimah gitu. Sepatut kita dalam masyarakat nak guna kalimah-kalimah lucu ke jangan sangat ada kan. Padahal kita kena sebut sebelum dia setubuh tak apa dah kan. Tapi terus guna kalimah sebelum setuh. Kalimah yang apa, kalimah yang apa tak ganah panggil. Tapi lah kita terus cuba tengok dalam sahabat ke. Kadang-kadang kalimah-kalimah yang guna kalimah-kalimah lucu. Dulu orang tak faham pak di luar. Budak-budak boleh faham belakang dan kadang-kadang. Kan? Sebab itulah Islam dia minta kita guna kalimah gapo semua, guna kalimah yang apa dia ni? Yang kita kalimah yang tak nampak lucu tak gapo semua kan. Islam ajar baru itu. Kan? Maknanya dalam isu kita baca sekarang ini dia cerai sebelum dia setuh. Dia ada apa dia bersama isteri dia. Ada ke tak? Ada ke? Dia nikah malam ni. Esok pergi belawak tahu pergi belawak kata dia lah. Ada kita satu orang di Kelantan ni. Dia nikah hari ni, malam ni kata semalam, kemudian hari ni belawak tahu pergi. Ada masalah gambar dia tak kena. Ha, tu maknanya lepas tu dia cerai tu maknanya sebelum berlakunya persetubuhan isteri dia. Okey, dalam Islam lagi mana keadaan Islam macam ni kan? Islam macam ni kata dia, "Fama lakum alaihim min iddatin ta'tadduha." Puan macam ni tak payah kena iddah. Mana iddah tu masalah biasa ada iddah perceraian kan? Ketika berada suci ataupun iddah dari segi suami mati apa dia ni 14 10 hari dan sebagainya. Tapi bagi perempuan macam ni tak payah tak kena iddah ke. Nak nikah lepas ni boleh lain orang lain. Okay, sebab apa? Sebab asalnya iddah ni antara kerana kita nak tengok dari segi bersihnya apa daripada ni rahim dia daripada nasab lain dan sebagainya. Kalau boleh letak bersama maknanya bersihlah rahim dia tadi. Maka sebab tu dalam Islam kata bagi perempuan macam ni tak payah kena iddah. Ini satu hukum yang Islam ajar dalam masalah perkahwinan yang apa dia ni perceraian yang berlaku sebelum daripada disetubuhi oleh suami dia. Boleh faham kan? Itu satu keadaan. Tapi kalau mati katakanlah, mati tak boleh. Katakanlah dia nikah tiba-tiba akad nikah tu kemudian mati katakanlah. Mati tu main dekat 14 hari. Atau walaupun tak bersama dengan isteri dia. Dia boleh satu benda yang berbeza lah. Katakanlah sekali dah akad nikah, aku nikah dengan kau dengan si kau semacam sebab mak mati katakanlah mati katakanlah. Maka masa tu perempuan kena menjaga yang tu. Tapi yang kita bincang sekarang ni adalah perempuan yang cerai dalam keadaan apa, dalam keadaan tak ada apa, cuma cerai
Kemudian lepas tu apa dia ni tak bersama. Maka dalam Islam kata pamalakum alaihinna min iddatin tak taduha, maka tidak ada masa iddah ke atas mereka, dia perlu kamu hidupkan, tak payahlah. Tak kena bayar, tak payah iddah pada perempuan. Katakanlah esok orang ramai kahwin dia boleh terima, boleh bila masuk. Kan? Ini satu daripada benda yang Islam atur pada orang. Boleh jadi pada masa jahiliah, boleh jadi tak berlaku macam ni. Boleh jadi kena tunggu masa lama dan sebagainya. Tapi Islam nampak ni, Islam bagi kelonggaran kat dalam bab ni kepada perempuan. Yang kedua pula ialah jadi ajak lepas mati'uhunna wasarrihuhunna wa nasarahan jamila. Yang kedua pula ialah tetapi berilah mereka mut'ah ni, bagi dia panggil apa dia ni, macam sagu hati lah. Dia kena bagi sagu hati kepada perempuan tadi yang dicerai tadi. Sagu hati ni ada ulama khilaf, ada kata wajib, ada kata sunat kan. Tapi yang penting kalau tengok pada ayat ni adalah satu tuntutan dalam Islam lah. Sebab orang perempuan adalah dia kena cerai kan, satu penghargaan yang diberi di mana suami yang menceraikan dia kena bagi mut'ah lah, bagi pampas, bagi apa? Bagi itulah, bagi habuan dia sikit lah. Habuan kan, katakan habuan ni ulama dia sudah perbincangan di kalangan ulama. Kalau habuan ni, kalau lah dia sebut dah habuan dalam akad tu, maka dia kena bagi separuh. Tapi kalau dia tak sebut dalam akad, kata maka dia kena bagi ikut kadar kemampuan yang ada pada lelaki tu. Yang penting nak bagi sama ada pakaian, kalau sama ada duit berapa semua, Tuhan nak jaga apa dia nak rupa tadi. Ini satu penghargaan yang Islam ajar kepada orang lelaki semua. Maknanya orang perempuan patut dibagi penghargaan, dibagi penghormatan. Boleh dah? Kemudian yang tiga pula wasarrihuhun nasarahan jamila. Kalau cia ada keadaan mulia. Tak boleh nak tuduh dia ni jajah masuk sahabat atau nikah dengan Maryam itu, nak katakanlah. Ya, sebab dia nak berjalan di kehidupan baru. Kadang-kadang boleh jadi tak sekung dengan kita. Kalau gimana boleh jadi sekung orang lain. Kita tak boleh ajar, kita tak boleh nak mengkhianati dia. Kononnya boleh kejar, kita menganak dia kata-kata dia, kita mitok ke apa, kita nak ke apa, semua kita sebar keburukan dia pada orang lain. Ini bukan cara Islam. Islam nak kalau cerah keadaan mulia, di mana kita menghormati dia, kita bagi mut'ah dia tadi. Kemudian kita tak boleh nak burukkan dia, tak boleh nak menghina dia dan sebagainya. Kita beri kebebasan kepada dia. Lepas tu dah cari hidup baru, biasa kepada dia. Sebab boleh jadi macam saya sebut tadi, boleh jadi maknanya kehidupan sekarang dengan dia menjadi tak sempurna, dan boleh jadi dengan orang lain lebih baik lagi sebagainya. Cuba tengok tuan-tuan, barang ni tak ada pada orang lain ni. Kita bila cerah, mula nak cari, nak buruk orang. Kalau ke mana? Mula nak buruk, mula nak apa, mula nak ambil ke, nak ambil ke dan sebagainya. Tapi Islam kata wasarrihuhunna sarahan jamila. Ini tuan-tuan semua antara apa dia ni, kaedah yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pembinaan masyarakat lah. Cuba tengok kita perhati dalam dunia sekarang ni. Apabila satu orang lelaki tak kena ke puan, cuba tengok tak nikah lagi pun dah jajah dah. Dah tiba-tiba tak ketigalah, tak jadi, tak dapat menyempurnakan apa dia perkahwinan. Ataupun tunai tak jadi, maka dia mula buana. Yang penting tak suruh orang lain, dia buat uduh, dia sebar barang-barang sebagainya. Kan ini satu benda yang bukan ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Islam nak pamati'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ini tentu semua di antara benda-benda yang comel lah, yang ada pada Islam, tidak ada pada orang lain. Okay, satu. Kemudian ayat yang ke-50 pula, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika, sampai ayat. Di mana maksud daripada ayat ini satu benda istimewa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW, perkahwinan atau bentuk perkahwinan yang dibenar ataupun yang Allah Ta'ala bagi istimewa kepada Nabi SAW, tak bagi kepada orang lain. Ini satu bentuk Allah Ta'ala paparkan rumah tangga Nabi dan bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam isu perkahwinan ini, supaya ditatapi ataupun dilihat satu bentuk kemuliaan, satu bentuk ikram ataupun kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Rasulullah SAW. Di mana segi terjemahan ayat ni ialah, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba saya yang engkau miliki, termasuklah apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah Ta'ala untukmu. Dan begitu juga anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapakmu, anak perempuan daripada saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan daripada saudara lelaki ibumu, dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu.
Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi telah ingin menikahinya, sebagai keistimewaan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini tentu semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang 4 golongan yang diharuskan atau berdimna kahwin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah golongan tersebut ialah Nabi, Allah Ta'ala kata, inna ahlalna, kami halal kepada kamu wahai Muhammad. Antara mereka ialah perempuan yang disebut sini ialah azwajaka allati ataita ujurahunna, iaitu perempuan isterimu yang telah engkau berikan mas kahwinnya. Tahu sekali makna Nabi kahwin, Nabi beri mas kahwin kepada dia. Padahal ada istimewa Nabi kahwin tak bagi mas kahwin pun tak apa, tapi Nabi tak buat gitulah, kan? Di mana ini perkahwinan biasa mana berlaku pada hari inilah. Ini antara biasa Nabi kahwin gitulah. Nabi kahwin, Nabi akan akan bagi mas kahwin, mana yang menjadi budaya kita sekarang inilah, jadi amalan dalam Islam. Kan inilah ni yang paling afdal sekali, kita kahwin dalam bentuk kita bagi mas kahwin ke apa semua, ada wali-wali ke apa semua lah. Ini yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan pertama. Golongan kedua ialah yang diharus Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alaihi. Yang kedua ialah orang yang hamba yang yang Nabi milih hasil daripada peperangan. Ada setengah Nabi SAW dapat melalui peperangan, kemudian Nabi merdeka dia, kemudian Nabi kahwin dengan dia. Contohnya satu orang nama Huyai, Sofiyah binti Huyai, al-Akhtab, satu orang Yahudi yang Nabi SAW lepas daripada buka dia dapat mengalahkan Yahudi di Khaybar. Nabi dapat menawar satu kumpulan manusia, antara mereka ialah satu puan nama dia Huyai, nama dia Sofiyah bin Huyai. Nabi SAW jadikan dia sebagai tawanan. Kemudian sekali Nabi merdeka dia, Nabi kahwin dengan dia sebagai mah kahwin. Satu Nabi merdeka dia maksud sebagai mah kahwin. Apa Nabi kahwin dengan dia tu, kita merdeka kemudian Nabi kahwin dengan dia. Ini golongan yang kedua yang dikatakan yang harus Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin mereka itulah. Dan dikatakan ada 2-3 orang lah yang berlaku dalam macam tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula, yang ketiga pula tentu. Jadi yang ketiga pula ialah perempuan yang dan begitu juga anak-anak perempuan Okey, yang ketiga pula ialah wabanatika ammika wabanatik, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi di sebelah ayah ke sebelah mak ke, yang mana yang diletak situ ialah orang yang berhijrah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Ini antara orang yang ada kelayakan ataupun harus Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia. Maknanya ini satu boleh ada segi boleh kahwin dengan sepupu dia lah. Sebab dalam Islam pun dibenarkan kahwin dengan sepupu kan. Cuma dalam ini dia letak syarat mana isteri sepupu yang telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ayat ni tuan-tuan semua, ulama dah bincang adakah menjadi syarat yang hijrah saja yang layak kahwin dengan Nabi. Tapi tengok dari segi zahir ayat ni, maknanya satu kemuliaan Allah Ta'ala letak pada hijrah ni, orang yang menghijrah saja di kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan perempuan yang layak jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada pandangan macam itulah. Sebab ada satu orang, kalau ikut riwayat mengatakan ada satu orang puan tu dia tolak satu orang nama dia Hani binti Abi Talib. Kata dia, khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tadartu ilaihi fa'anzarani fa'anzalallahu inna ahlalna laka ila qawli ta'ala allati hajarna ma'aka falam akun uhalla lahu li'anni lam uhajir. Satu orang di kalangan perempuan pada masa tu nama dia Hani. Hani satu masa Nabi nak tuning dengan dia lah, nak pinang dia. Tapi dia tolak, dia tak save. Lepas daripada Nabi dia tolak tu, maka Nabi tak kata apa lah. Sebab hak dia untuk menolak perkahwinan. Akhir sekali tu ayat ni. Apabila tu ayat ni kebetulan masuk kalimah hajarna ma'aka tu kan. Maka dia kata aku memang tak sesuai dengan Nabi lah. Sebab aku tak termasuk dalam golongan hijrah
bersama-sama Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Cuma dalam isu hijrah ni ada perbincangan di kalangan ulama, ada kemudian jadi syarat kepada perempuan itu untuk kahwin dengan Nabi. Dia kata dia sepupu Nabi kan. Maka di sana pembahasan yang berlaku di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan afdal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilih dia sepupu dia yang berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Itu di kalangan ulama lebih bicara macam itulah. Ini golongan ketiga yang dikatakan yang dikatakan harus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan mereka. Yang ketiga, yang keempat adalah Tuhan imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastaqiha khalisatan laka min dunil mu'min. Yang keempat adalah perempuan yang seluruh diri dia pada Nabi. Dia tawar diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang macam ni tak perlu pada mah kahwin, tak perlu kepada wali, tak perlu saksi ke apa, lagi seluruh diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kemuliaan, duduk dengan sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan perempuan masa tu lah. Kan, ada di kalangan perempuan masa tu, maknanya ada ramai juga dikatakan dalam tafsir Ibn Katsir, ada beberapa perempuan yang dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruh diri dia untuk dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seluruh pada Nabi ni, makna perkahwinan ni tanpa mahar, perkahwinan ni tanpa wali, perkahwinan ni tanpa saksi, boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda ni tak boleh pada orang lain. Kalau orang lain kena kahwin, kena ada wali, kena ada saksi ke apa. Tapi Nabi diberi satu kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna benda ni boleh pada. Tapi itu pun dengan syarat Nabi no. Kalau Nabi tak sih, tak ada apalah. Cuma ada pandangan mengatakan walaupun benda ni benar kan pernah besar, tapi Nabi tak buatlah. Kan? Ada disuruh diri jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh hamba nak Nabi ni kan. Tapi orang lain tak boleh. Orang lain kalau kahwin dia kena ada kakak-kakak dia kan, ada saksi yang nak bunuh. Tapi Nabi tak. Sebab tu Tuhan sebut kata khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu semua adalah khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang beriman. Sebab itulah satu semua dalam bab Nabi dia beza segi orang beriman, segi perkahwinan dengan orang lain ialah pertama sekali Nabi kahwin tanpa mahar pun tak apa. Kalau berlaku dalam proses tadi lah. Dan kita kena ada mahar kahwin ke apa kan. Nabi kahwin tanpa saksi pun tak apa. Kan, tanpa wali pun tak apa. Kalau berlaku makna mukminatan ni imra'atan mukminatan in wahabat nafsaha tadi. Kan, ini satu benda yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Nabi kahwin lebih pada 4 pun tak apa. Kita tak boleh. Tiba-tiba kan satu orang yang kahwin, saya nak kahwin lebih pada 4 sebab nak ikut sunnah Nabi. Tak boleh macam tu kan. Sebab kita ni kadang-kadang ada bab cocok dengan nafsu dia tak sangatlah. Bab lain tak sih. Dah, bab kahwin 4 dia nak, tapi bab majmuah dia tak sih. Dah, bab didik anak dia tak sih, bab didik isteri dia tak sih, tapi no tu kalau ikut Nabi. Macam mudah-mudah lah dia, banyak nak ikut Nabi jaga kebersihan. Nabi ikut Nabi kan ni kan. Itu masalah yang berlaku pada kita sekarang ni lah. Sekarang ni tak tahu semua dalam masalah kahwin 4 ni. Maknanya ini hanya kepada tapi bagi Nabi tak ada. Nabi diberi kebenaran lebih pada itu lagi. Tapi maknanya kebenaran ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dibenar kepada orang lain. Kan, cuma timbul kadang-kadang kalau kita baca tulisan Mak Saleh ni, orang-orang yang menentang Islam, dia akan sebut Nabi ni antara orang yang orang yang gila pada hawa nafsu gitu lah. Orang mak. Aku mana nak jawab kita tak. Ada timbul ni. Sebab kadang-kadang puak-puak yang tali barat ni, dia tulis benda-benda kita dasar nak sekat orang lain supaya jangan ikut agama Islam. Kalau masa dulu Islam dah mula tersebar di Eropah kan, dia mikir bagaimana nak sekat. Nak perang yang tak boleh lawan. Dia sekat dia sendiri, dia timbul satu syubhat ataupun kesamaran dalam pemikiran orang Islam. Antara yang dia cuba kritik apa dia kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia segi kahwin lebih pada 4. Kan, antara dia kata Nabi ni adalah pengunjung pada nafsu. Itu antara benda dia sebutlah. Mana kalau orang tak mengaji, tak gabung semua, tahu hikmat gabung semua, kadang-kadang makan juga, jodoh semua. Kalau orang tak kuat nafsu sorang, bukan gitu ni ramai, jodoh dah bukan gitulah. Tapi sebenarnya ada terus, kalau kita perhati kepada hikmah di sebalik perkahwinan, sebelum saya jawab kepada soalan tadi, kalau kita perhati pada hikmah di sebalik Allah Ta'ala bagi khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin berdepan ni, dia ada beberapa perkara. Yang pertama sekali dari segi dari segi ta'limiyah, dari segi pembelajaran. Pak Nabi ni dia boleh orang puan ni antara dia Nabi ni kadang nak Islam siapa nak juga siapa pada orang puan kan. Sebab tu Nabi SAW kahwin isteri Nabi sebagai muallimah untuk ajar apa dia ni, untuk ajar orang lain sebagainya. Ya, ini dari segi aspek dari segi aspek pembelajaran lah. Hikmah dari segi aspek pembelajaran.
di mana sebagai penyebaran kepada agama Allah Subhanahu wa taala segi ilmu. Pak Nabi dikenali sebagai orang yang malu pada rupa lah. Orang ni dah. Nabi dikenali sebagai apa dia orang sangat malu lebih daripada apa? Lebih daripada apa dia anak saudara lebih kata gitu boleh dah. Malu sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam Islam dia bicara banyak perkara lah, dalam bab sulit ke apa semua. Maka rakyat sangatlah kalau Nabi ajar bini-bini yang berbagai-bagai agama tadi sebagai muallimah kepada orang untuk mengajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula dari segi apa? Dari segi politik lah. Kan, dari segi politik Nabi kita tengok isteri Nabi tu di kalangan kabilah yang berbagai-bagai. Kan, maknanya apabila mana hubungan tu antara hubungan satu kabilah lain. Itu dah panggil hikmah dari segi politik. Kemudian hikmah dari segi apa? Dari segi tasyrik perundangan pula. Yang kita bicara baru ni masalah tabani, masalah anak akak tu kan. Dulu kita bicara maknanya anak akak di kalangan jahiliah ni tak boleh kita kahwin dengan isteri anak akak kita kan. Maksudnya tiba-tiba Nabi kahwin dengan isteri kepada Zaid dan Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha, itu nak membatalkan bahawasanya kahwin dengan anak isteri anak akak tak ada apa dalam Islam. Itu kita panggil apa aspek dari segi apa dari segi tasyri'i. Kemudian satu lagi dia panggil ijtimaiyah kemasyarakatan. Maka agama makna gitulah dia boleh berlaku macam tu. Kan? Maknanya ada hikmah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda tu dan benda tu dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tu halal tak apa, kalau ke mana dah. Ini memang tu halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal pertikailah. Bila tu halal, Nabi nak buat gapo pun tak apalah. Sebab Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu maslahat yang ada pada manusia, Tuhan tahu maslahat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita pertikaikan lagi, maknanya kita seolah-olah kita tak percaya tentang ilmu Allah. Kita tak percaya tentang kehebatan dan hikmah di sebalik apa hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok dari segi dia orang dah kata Nabi ni kuat nafsu. Cuba tengok tu sama Nabi kahwin, cuba tengok. Nabi ni kalau kuat nafsu, Nabi mesti cari hak muda kalau ke mana. Dah, biasa orang yang muncul tahun ni kau 18 tahun kan. Ya dah, tengok dia sahabat. Umur 12 tahun, 13 tahun. Kan? Maknanya tu pada Nabi kahwin dengan Khadijah katakanlah. Kan? Khadijah masa tu umur berapa? Dah Nabi umur berapa? Yang kedua pula Nabi nak kahwin dengan orang lain. Kau tengok selain daripada Khadijah, masa tu umur Nabi 54 tahun baru Nabi start kahwin dengan orang lain. Kalau Nabi jadi kuat nafsu, Nabi daripada awal banyak apa Nabi lepas daripada Nabi bangkit, gapo Nabi nak belajar ada sahabat kalaya berlaku. Kalau ke mana? Tapi Nabi kahwin dengan orang lain lepas daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu taala. Dikatakan pada masa itu Mikro Ali Sobuni mengatakan masa itu umur Nabi lebih kurang 54 tahun. Baru Nabi start kahwin dengan orang lain dengan Aisyah dan sebagainya. Dan Nabi kahwin pun dengan orang lain pun semua janda berlaku. Kalau ke mana? Nak jaga maslahat. Janda tua berlaku kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha saja. Kan? Itu di antara hikmah kau kita ni kalau nak kahwin sebab bila nak jaga orang puan tak bagi hak tua tak sih. Dia nak muda hak tua gaji mahal tak ada anak. Kalau hak ramai tak kau tak berani saya dia kata. Pas sebelum nak kerja orang geng nak tolong orang puan nak tolong hak masa ni nak tolong kalau ke mana. Ni nak tolong tinggal hak sepatut dia tolong ambil hak tak nak tolong. Cari hak muda-muda hak gaji mahal. Itu memang itu masalah kita lah tu. Sedangkan dalam Islam tu seperti pada budaya kahwin Nabi SAW dia adalah ada hikmah gitu lah. Cuba tengok maknanya tak timbul lah isu kata apa Nabi kuat nafsu tak lah. Cuba tengok Nabi kahwin dengan isteri dia kan maknanya semua orang dah jadi janda belaka. Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Tak timbul isu sebab dia ni buat masalah ni. Bapak memang tak Islam ni korek juga. Yang penting dia nak cuba nak mencemarkan Islam dalam bentuk berbagai-bagai. Ni cari, kerja dia cari siapa? Siapa tu hidup dia tu apa dia tu hidup tu. Dia kerja cari siapa? Kerja dia cari siapa ya? Maka dia kecek pak siapa? Dia bukan macam itulah. Tapi Islam bukan macam itulah tu semua maknanya kita ni adalah yang penting kita apa yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kita adalah satu hikmah besar. Yang Tuhan jadi Tuhan gapo sahabat gapo semua ni tu semua adalah satu benda yang memang ada kebaikan, ada kemaslahatan dan ada hikmah di sebalik Allah SWT tetap kan. Maka dalam tajuk kita malam pagi ni tentu ialah masalah keistimewaan yang diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak diberi pada orang lain. Kan? Kalau benda-benda istimewa ni memang tak boleh ikut dah kita ni. Kan? Kalau benda khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benda ni haram kita ikut. Walaupun dia dikatakan sunnah. Sebab tu sunnah Nabi ni tu semua kalau sebut sunnah berjalan hidup Nabi dia ada 3 jenis.
Yang pertama sekali kita panggil sunnah jibiliyah. Yang kedua kita panggil sunnah tasyri'iyah. Yang ketiga kita panggil sunnah khususiyah. Sebab tu jangan kalau kata haram ikut sunnah Nabi, jangan cepat meneting lah. Apa dia tu ubah tu ni haram apa dah. Sunnah jibiliyah. Yang kedua sunnah tasyri'iyah. Yang ketiga pula yang panggil sunnah khususiyah. Tasyri'iyah. Yang ketiga kita panggil khususiyah. Itu mana yang nak sebut tadi. Kalau kata Allah ada mengajar kata haram kita ikut sunnah Nabi, jangan cepat nothing lah. Sebab ada barang-barang yang tak boleh ikut. Sunnah ni perjalanan hidup Nabi SAW. Perjalanan hidup ni maknanya dia ada 3 jenis. Pertama sekali pada khususiyah. Khususiyah mana jibiliyah, satu benda jadi adat kebiasaan. Contoh kata Nabi dah makan gandum. Dia bagi mak kita boleh kalau lahir situ boleh jadi makan nasi pada mana. Naik kenderaan, naik motor, naik kau. Itu panggil sunnah jibiliyah tu. Hal ni kalau mengikut dalam pengajian dalam kitab usul fiqh, dia bincang boleh follow ke orang kita ikut ni. Kalau sunnah yang kita ikut Nabi lebih kepada benda naluri masyarakat pada masa itu katakanlah boleh follow kata. Maka sana ada kumpulan ulama pertama mengatakan tak boleh follow sebab benda tu benda jibiliyah, benda naluri, benda tu berlaku macam tu. Katakanlah Nabi orang marilah hebat kita dia ada makan nasi pagi, nasi kamu apa semua katakanlah kan. Cuma dia tak nak harap dia makan apa? Makan kandung apa juga macam tu. Itu panggil sunnah jibiliyah. Pendapat kedua mengatakan, dia kata boleh follow dan dengan niat lah. Niat, kita niat mahabbah. Kita buat, Nabi buat tu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam katakan siapa Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, dia ni apa-apa Nabi buat, dia buat belaka. Sebab dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia kait dengan cinta tadi, maka dia boleh follow. Walaupun perjalanan hidup tu perjalanan hidup menjadi naluri pada masyarakat Arab pada masa tu. Boleh juga pahala kita pada Allah tak akan bagi pahala dengan sebab kita buat terasa cinta atau mahabbah kita sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita panggil sunnah tasyri'iyah. Tasyri'iyah pun unang-unang lah, contoh cara makan, cara minum, cara ibadat apa semua kan. Ini memang ini sama ada wajib sama ada sunnah ni kita kena buat. Boleh pahala ni. Ada sunnah tu kita wajib kita buat. Contoh cara Nabi semaya katakanlah kan. Nabi semaya, Nabi terlupa semaya ke apa semua kan. Waktu kita panggil sunnah tasyri'iyah. Cara makan, baca doa ke apa semua tu, waktu memang kita panggil sunnah tasyri'iyah. Waktu memang boleh pahala. Ini memang buat diberi pahala. Buat ni sama ada benda tu adalah dikaitkan dengan wajib. Ada sunnah tu dikaitkan dengan amalan sunat. Katakanlah kita baca bismillah ke apa semua kan. Ini sunnah Nabi kan. Kalau kita buat insya-Allah boleh pahala. Kan. Yang ketiga kita panggil sunnah khususiyah. Perjalanan hidup yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kahwin lebih daripada 4 katakanlah. Dia tak nak ikut, harus ikut. Apa nikah 8 sebab ikut sunnah Nabi. Kan, apa nikah 9 tak boleh ni kan. Ini dia panggil sunnah khususiyah. Perjalanan hidup yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ini kena ingat balik kan. Takut nak ikut belaka kan. Tak masalah lah. Ikut boleh lah. Cuma yang sepakat dengan ulama ialah dipanggil yang kedua tu sunnah tasyri'iyah. Yang pertama tu kita niat. Kalau niat kita mahabbah, maka insya-Allah apa yang kita ikut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pembahagian sunnah yang dibincang di kalangan ulama. Kemudian termasukkan alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Gambar itu sebutkan apa dia ni? Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagi kamu. Sekarang kalau istilah yang lain, Allah Ta'ala ada benda lain lah, macam saya sebut tadi lah. Kalau Nabi ada istimewa dia, bagi orang lain selain Nabi SAW, dia tak boleh buat apa yang dikhusus bagi Nabi SAW. Contoh katakanlah kahwin lebih pada 4 dan sebagainya. Cuma dia bagi orang lain hanya sekadar maknanya dia boleh kahwin mana biasa lah. Ataupun dia kahwin dengan dengan hamba-hamba ataupun dia bersama hamba-hamba yang dia miliki saja. Dalam bab lain tak boleh. Dalam bab macam perempuan yang serah diri ke tanpa mahar atau apa tak boleh. Itu khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang lain dia ada kaedah lain. Itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian benda-benda yang Allah Taala buat tadi kepada Nabi tak ada supaya tak jadi susah kepada Nabi. Sebab Nabi ni kerja banyak tugasan Rasul alaihi wasallam, tugasan yang begitu banyak kan. Maka kemudahan yang telah bagi Nabi adalah sebagai satu kaedah
untuk memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dia. Menjalani kehidupan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kerja-kerja yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diminta supaya Nabi lakukan. Kan? Awalnya tak boleh kan. Kemudian akhir sekali tersebut bahkan Allah Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala apa dia Maha Pengampun, Ghafur. Allah Subhanahu wa taala apa dia ni? Apa dia Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala apa dia ni Ghafur. Apa dia ni dia beri keampunan kepada manusia, kemudian Allah Taala Rahim kan kepada apa ni kepada semua. Sudah. Itulah tuan-tuan semua antara apa dia ayat yang menggambarkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut pula ialah yang antara benda-benda yang berlaku Nabi belakang ni. Jadi berikutlah ayat yang ke-51 ialah turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik dzalika adna an taqarra 'ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Kata dia, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di atas mereka, di antara mereka, para isterimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau bagi, yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali daripada isteri-isterimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak apa dosa bagimu. Jadi mungkin itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha penyayang. Terus semua ayat ni Allah SWT cerita tentang satu lagi semua daripada Nabi SAW. Yang Nabi ni dalam masalah giliran ke apa semua, tak wajib bagi Nabi lah. Giliran di antara isteri tu kan, tak wajib bagi Nabi SAW. Maknanya diberi kebenaran Nabi SAW, maknanya nak buat ke mana pun boleh. Kan, ini satu pelonggaran yang Allah Taala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah giliran. Tuan-tuan semua dalam masalah giliran ni, kalau kita tak boleh lah kan, tapi Nabi SAW dibenarkan. Walaupun gitu, apa yang dibicarakan, walaupun satu puja daripada Allah Taala dia benar Nabi SAW, tapi Nabi tak buat begitulah. Kan, sagi giliran Nabi sempurna kan, tapi walaupun dari segi asal hukum dia, mana tak apa bagi Nabi SAW. Kan? Tapi maknanya saya dah sebut tadi, dari segi Nabi tak ada, Nabi buat juga, Nabi ikut kaedah yang sepatutnya, tapi maknanya walaupun benda tu dibenarkan. Lepas tu ada di kalangan ulama sebut kata dia kehebatan yang ada pada Nabi SAW. Nabi walaupun ramai Nabi boleh agis dekat dia dan segila dia. Walaupun dasarnya Allah Ta'ala bagi kelonggaran kita, tapi Nabi boleh buat apa-apa gitu. Ini semua tentu semua ayat ni adalah satu daripada kaedah yang Allah SWT apa dia ni, dia bagi kelonggaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab-sebab Tuhan tahulah hikmah di sebalik Nabi susah payah Nabi SAW dan kemudahan yang berbagai-bagai yang Allah SWT bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia tak anggap lah, tapi walaupun dia benarkan, maknanya benda tak berlaku Nabi lah, Nabi tetap jaga benda-benda itu. Kemudian dalam isu macam ni tuan-tuan semua, isteri Nabi ni dia tahu bagai-bagai gini. Dan maknanya bagi dia tak ada apa, dia faham ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham daripada Allah Subhanahu wa taala bagai-bagai gini kan. Sebab itulah maknanya tak ada isu lah. Sebab isteri Nabi ni orang didik Nabi SAW, dia faham bagai-bagai gini. Ini adalah anugerah, ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nak buat gini kita tak apa lah. Bagi dia tak timbul isu. Kan, tenang dia untuk menerima benda-benda gini. Sebab apa? Sebab yang saya sebutlah, sebab dia adalah dia faham benda-benda gini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham juga apabila benar daripada Allah Subhanahu wa taala masih ada hikmah dan mesti ada benda yang tersirat di sebalik. Dan sebab dia yakin ini adalah apa dia hukuman daripada Allah ataupun peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikut saya kata kepada dia, dalam ayat kita baca tadi ialah apa dia ni? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sini dia ulama dia bicara dua kali lah. Dan hati dalam hati kita dan hati Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan semua kalau tengok dalam sejarah lah, dia sekinak Nabi ni kadang-kadang ikatan hati Nabi ni kadang-kadang dia lebih sikit kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagai dalam hati ni bagai suka kita nak kawal kalau gimana. Macam anak kita 7 orang. Anak kita 7 orang ni kadang-kadang kita sayang belaka, tapi ada lebih sikit hati kita kepada si A ataupun si B.
Ini semua adalah satu benda yang memang terlihat elok bagi-bagi. Macam Nabi ramai-ramai tu, Nabi sangat kasih belaka. Tapi kecenderungan hati Nabi SAW kepada Aisyah lebih daripada orang lain. Sebab tu ada satu riwayat mengatakan, kata apa dia ni, Nabi pernah ditanya, katanya siapa dia, satu orang nama Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kata dia, ayun nasi ahabbu ilaik, siapa yang kau kasih sekali? Kata dia, Aisyah radhiyallahu, Aisyah aku kasih sekali. Kan? Tapi bukanlah bermakna Rasulullah ni cuai dalam masalah Nabi kasih belaka, tapi hati ni barang yang suka untuk apa, suka untuk betul-betul kita nak kawal. Lepas tu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata kepada dia, Allahumma dalam bab tadi, dalam bab hati tadilah, Allahumma hadza fi'li fima amlik wa la talumni fima tamlik wa la amlik. Maknanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kata inilah apa yang dapat aku miliki, maknanya aku boleh milik. Dan apa dia ni, maafkanlah pada aku, dan kamu bertindak pada aku apa yang aku tak boleh milik. Masalah hati tu dah. Kayak masalah hati. Nabi makasih belakang saya, tapi kecenderungan dia kepada hati, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala lebih daripada orang lain. Nampak macam mana? Ini adalah satu benda yang Allah tak caput dengan hati kita. Sebab tu Nabi kata, ya Allah, ini apa aku boleh buat, cuma aku minta maaf lah apa yang hati aku tak boleh nak buat nanti. Kan? Maknanya ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi zahir memang Nabi adil lah. Nabi adil segala-galanya. Tapi dari segi hati, satu benda yang saya sebut tadi, satu benda yang suka untuk manusia miliki dan sebagainya. Saya berlaku macam saya sebut tadi lah. Anak saya berlaku, anak murid kita saya berlaku. Tiba-tiba kadang-kadang waktu sama kita, kadang-kadang mari dalam hati kita, kan? Kita pun tak save benar, tapi mari bagi-bagi. Inilah yang Nabi SAW minta doa kepada Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan Tuhan bertindak dengan benar-benar dia. Sebab tu dalam ayat kita baca tadi, Allah Ta'ala tahulah mana dalam hati-hati manusia adalah mana, kan? Sama ada dalam hati Nabi ataupun dalam hati orang lain. Itu semua adalah apa dia ni, perkara yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah muka pada hati tak lihat hati telah mana semua benda dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhir sekali ialah ayat yang terakhir tadi kita baca ni ialah Bagan Allah Aliman Halim. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Gapu-gapu dalam apa dia ni. Sebab itulah kita, bila kita dengar Allah Taala maha mengetahui ni, sebab tu kita diajar redha dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita kena ingat gapo yang Tuhan letak, gapo yang Tuhan fardu kepada kita, gapo yang Tuhan arah kepada kita, itu lahir daripada apa yang memiliki segala pengetahuan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Isra dia redha dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Sebab apa Tuhan ni, dia maha mengetahui, maha segala-galanya. Maka apa sahaja yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum dan sebagainya, itu satu benda yang cukup adil, satu benda yang cukup apa dia ni, beri kemaslahatan kepada manusia. Betul lah tuan-tuan, semua banyak ayat-ayat Quran kalau kita perhati, kan, Allah Ta'ala sebut hukum-hukum, kemudian Tuhan akhiri dengan Innallaha aliman, Allah Ta'ala wafud dan sebagainya. Cerita yang maknanya benar-benar berlaku itu adalah lahir daripada, atau hukuman itu adalah lahir daripada Allah SWT yang maha segala-galanya. Sebab itulah kita diajar supaya redha, sentiasa berasa tenang hati. Sebab apa? Sebab apa yang kita terima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau hukumnya daripada orang lain, kita tahu dia ni tak pandai. Apabila kita dia pandai jodoh ke dia ni, kita kata, kan? Tapi bila kita tahu benar datang daripada Allah SWT, maka kita rasa tenang. Kita rasa apa dia redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala apa dia bagi kepada kita. Betul lah tuan-tuan semua, lebih kurang dalam perbincangan kita pada hari ini. Pertama sekali tentang isu tolak. Yang kedua ialah isu berkaitan dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada tadilah kahwin tanpa mahar pun tak apa, tanpa wali pun tak apa, tanpa saksi pun tak apa. Kemudian dari segi perkahwinan lebih pada 4 pun tak apa. Satu lagi ialah masalah giliran. Nabi SAW tak wajib bagi Nabi SAW. Tapi walaupun sekalipun Nabi tetap buat juga, walaupun diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab hikmah dan sebagainya. Tapi maknanya Nabi tetap melaksanakan keadilan kepada isteri-isteri dia. Cuma masalah hati ialah, hati ni benda yang tak boleh nak milik orang mana, kan? Kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kita baca doa yang Nabi SAW doa kepada Allah Taala tadi. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang, kan. Satu isu yang kita bicara ini ialah isu perkahwinan yang melibatkan isu yang melibatkan ummah. Satu lagi ialah isu melibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa katalah untuk hari ini, semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala. Yang
baik daripada Allah dan segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.